لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وآله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa khabar, semua sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa macam lama sangat dah kita menangguhkan kelas kita. Seminggu ke dua minggu kita tangguh kan? Rasa macam 2 minggu. Rasa macam 2 minggu kan? So saya rasa macam 2 minggu. lama rasa. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Kesempatan yang Allah berikan yang sama bincang kita dalam surah Yasin. Alhamdulillah, satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Belajar, sebelum ni belajar ada dengar ada kuliah, cumanya dengar secara online kan. Minggu lepas berpeluang dengar secara live, Masya Allah. Feel-nya tu berbeza lah kan bila kelas online dan kelas fizikal ni lah. Tapi cabarannya pun lebih sikit lah kelas fizikal daripada kelas online ni kan. Pergerakan nak ke sana dan sebagainya. Pertamanya, Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada, saya lihat ada beberapa nama yang baru. Selamat datang. Terima kasih kerana sama-sama luangkan masa malam ini. Kita sedang berada pada surah Yasin. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan kita pada ayat yang ke 22 daripada surah Yasin. InsyaAllah kita nak mulakan dengan nak membaca dahulu ayat yang ke 22 daripada halaman 441. Kita baca ayat 22 hingga ayat yang ke 25. Haji Yahya ada? Ada Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Malam ini di mana? Bunyinya macam di rumah saja. Di Langkawi Ustaz. Clearnya bunyikan Langkawi sekarang ni, insya-Allah. Ustaz, maaf nak tanya, Ustaz rakam ke tadi tu? Bukan saya rakam, bukan nanti yang rakam. Oh, saya lah rakam. Okey. Perasan. Lupa. Ada noise sikit lah background Haji Yahya tu. Itu saya minta maaf sebab itu perkara biasa. Ya, kat rumah macam gitulah. Ayat 22 kita dah baca hingga ayat yang ke kita baca dulu ayat 20 hingga ayat 23, boleh Kita baca hingga ayat 23, nanti kita sambung lagi 2 ayat kemudian insya-Allah. Ayat 22 hingga ayat 23 kita baca dahulu pada surah Yasin, surah yang ke-36, halaman 441. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأتخذ من دونه آلهة أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Terjemahan. Eja boleh nampak ke je ya? Tak apa, saya pakai Quran saya, Ustaz. Okey, baik. Ayat 22 ya. Dan Ayat 22. tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. 23. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Baik. Terjemah Haji Yahya tu bunyinya sedap lagi kan? Ayat 22 tadi awalnya apa? Ada Ustaz? Dan ayat 22 tadi terjemahan awal ayatnya. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan tidak ada alasan bagiku. Tu sedap tu terjemahan tu. Ya. Terjemahan saya dan mengapa tidak dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Tu bunyinya lembut sikitlah. Bunyinya lembut sikit. Yang cuma jaya tu dan apa lagi alasan kalau aku tidak. Dan tidak ada alasan bagiku. So apa katanya Mali. So dia kalau terjemahan yang kita kata biasa dan bunyinya itu lembut sikit, inilah dia terjemahannya lah. Dan tidak ada alasan, itu bunyi dia tu, itulah yang lebih dekat dengan maksud ayat tu. Yang dia Betul, lebih dengar tu lebih macam apa lagi alasan, tak ada alasan dah. Ya, betul. Nak diberikan. Baik, ayat yang ke-22 ni menyambung perbincangan apa yang sedang dibincangkan pada ayat sebelum ini. Kita sedang bincangkan besarnya sikit. Kita sedang berada pada bahagian seorang lelaki yang datang daripada hujung kota. Ceritanya masih bermula pada ayat yang ke-20 itu tentang cerita seorang lelaki yang datang daripada hujung kota dalam keadaan tergesa-gesa berlari-lari anak menuju kepada kaumnya yang berada di bandar itu. Dia datang memberikan nasihat kepada kaumnya setelah dia mendengar kaumnya itu menolak Rasul yang diutus kepada mereka. Ada 3 orang Rasul yang diutus kepada mereka. Dan ini adalah sambungan daripada dialog dia lelaki hujung kota itu dan juga kaumnya. Dan lelaki ini adalah lelaki yang beriman lah. Dia telah beriman dulu kepada para Rasul ini sebelum ketibaan Rasul ini ataupun 3 orang utusan ini ke bandar. So dia dah kita telah sebutkan pada perbincangan awal kita bahawa 3 Rasul ini dia telah diutus kepada satu negeri itu dan dia memang pergi ke setiap pelosok negeri itu. Kemudian akhirnya dia sampai ke tengah bandar. So dia pergi pada semua tempat dan Allah takdirkan lelaki ini telah berjumpa dengan 3 orang utusan itu sebelum utusan itu pergi ke tengah bandar. Dan lelaki ini dengan kisahnya yang tersendiri kita telah sebutkan juga sebelum ini telah beriman kepada 3 orang utusan yang diutuskan itu. Kemudian bergerak utusan itu terus bergerak nak meneruskan dakwahnya sampai ke tengah bandar, bertemu dengan penduduk bandar yang penduduk bandar ni dia punya karakter dia tu berbeza sikit dengan penduduk luar bandar. Dan asalnya semuanya memang ada je yang asalnya penduduk luar bandar, tapi sebab bila dah duduk di bandar maka suasana bandar itu merubah diri seseorang itu. Dia punya environment itu telah merubah. Maka jadilah karakter penduduk bandar itu sedikit keras. Dia berbeza sikit dengan
penduduk bandar ada dah dia punya apa act dia tu. Orang bandar lah katakan kan. Orang bandar. So dia punya act tu macam orang bandar punya act lah. Dia keras kepala sikit, dia ada dia punya kepala sendiri, dia rasa dia betul, dia rasa dia pandai, dia nak dengar orang punya nasihat, orang punya cakap tu susah sikit. Lagi-lagi bila dia berada di tempat yang tinggi, dia ada kedudukan dan juga jawatan. So susahlah sikit nak mendengar nasihat daripada orang. Dan begitu juga nak dikaitkan penduduk bandar, dia adalah orang yang telah ada dalam kehidupannya itu apa yang dia nak. Yang dia bukan orang yang, kalau kita katakan, bukanlah orang yang miskin. Kira bandar ni menggambarkan orang yang berada lah. Orang yang berada. Jadi bila orang yang dia dah ada semua ataupun kebanyakan yang dia nak dalam hidup dia, dah ada rumah, dah ada kenderaan, dah ada pekerjaan, dah ada duit, dah ada keluarga, maka dia dah berada pada zon yang selesa. So bila datang kan sesuatu daripada luar kan yang memerlukan dia untuk berubah, memerlukan dia untuk bergerak, maka dia lambat sikit lah. So ada kata dia dalam keadaan macam tu pun okey je dia punya kehidupan tu kan. Dia tak solat pun okey je dia punya kehidupan, dia tak baca Quran pun kehidupan dia okey je, tak ada apa masalah. So dia susah sikit kan nak menerima ajakan yang dibawa oleh 3 orang Rasul itu. Maka datang lelaki beriman ini daripada hujung kota memberi nasihat kepada penduduk tersebut. Baik, minta maaf saya bertukar-tukar dia punya skrin dia. Nak tukar ke nota kita, tapi nak tengok balik ke ayat ini. Baik, kalau kita lihat ayat yang ke-22. Dia berkata, kalau saya ikut terjemahan saya lah, dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Baik. Sebelum ini kalau kita wama liyala a'budu. Ini siapa yang belajar bahasa Al-Quran, so inilah antara bahagian yang kita akan gunakan. Itu kita nak guna untuk nak melihat perkara-perkara begini kan kita akan lihat. Baik. Ayat 20 bermulanya cerita tentang seorang lelaki pada hujung kota itu. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah kan kamu semua. Dan melihat kepadanya, wahai kaumku, turutlah para rasul itu. Ittabi'uni, ikutilah oleh kamu semua. Kamu semua. Datang daripada mana kamu itu? Datang daripada waw alif di hujung itu. Waw alif itu menunjukkan kepada apa? Kepada ramai. Waw alif di hujung itu menunjukkan kepada ramai. Baik. Maka lelaki hujung kota itu berkata kepada siapa? Kepada kaumnya. Kaum dia ramailah. Ittabi'u, ikutlah oleh kamu, kan masih lagi ada waw alif. Ikutilah oleh kamu semua. Man la yas'alukum, siapa yang la tidak yas'alu, ia meminta. Baik, kum ini apa dia? Kum ini terjemahannya kamu. Kalau dia ada terjemahan kamu, di sini letakkan kamu. Kum ini adalah kamu. So dia tengah bercakap kepada siapa? Laki ini sedang bercakap kepada kaum dia lah, kepada dia punya, bukan dia punya kaum lah, kepada dia punya apa tu? Penduduk kampung dia. Dia punya penduduk satu negeri. Bukan kaum dia. Kalau kita sebut kaum dia, kan kita ingat lelaki ini adalah salah seorang utusan tu pula yang diutus, bukan. Dia sebut ya qaumi itu nak menunjukkan satu geng. Kita ni semua satu geng lah kan. Dia sebut ya qaumi. Baik, dhamir yang digunakan atau kata ganti nama yang digunakan. Lelaki ini merujuk kepada siapa? Kepada kamu. Kamu semua. Tengah cakap tentang kamu. Sesuai tak? Sesuai lah. Sebab tengah cakap dengan penduduk kampung tu. Baik. Tiba pada ayat yang ke-22, dia tukar. Wa ma li la a'budul ladzi fatarani. Dia tukar. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang
telah mencipta aku. So, dia telah tukar. Daripada kamu, dia tukar kepada, di sini dia tukar kepada aku. Ini aku. Baik. So, bila kita belajar bahasa Arab, inilah antara perkara nanti yang membantu kita. Kan? Kerana dalam Al-Quran akan banyak berlaku perubahan pada bentuk perkataan, kan, past tense and present tense dia, banyak berlaku perubahan pada struktur ayat, dan banyak berlaku perubahan pada kata ganti nama yang digunakan. Cerita ini bermula dengan lelaki itu bercakap kepada kaumnya, tetapi tiba-tiba dia tengah cakap dengan kaum dia, dia cakap dekat diri dia sendiri pula. Kan? Sepatutnya dia kata apa? Dan mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang telah mencipta kamu? Itulah sepatutnya, kan? Fatarani allazi fatarani, semua sama aku. Sepatutnya ayatnya ialah, dan mengapa kamu tidak mahu menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. So itu ayat dia yang sebenarnya, dan itu yang nak disampaikan pun oleh lelaki itu. Dia tengah cakap tentang kamu. Dia tengah cakap dengan penduduk kampung tu. So dia gunakan kamu lah. Tiba-tiba dia cakap tentang diri dia. Kan? Wahai penduduk kaumku, wahai penduduk kampungku, ikutlah Rasul ni. Rasul ni tak minta pun kepada kamu semua ganjaran. Dan diorang ni adalah orang yang mendapat petunjuk valid, telah disahkan. Bukannya scammer. Dan kenapa aku tak nak beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Tiba-tiba dia cakap pasal diri dia. Kena tak kalau tengok struktur ayat tu? Tak kena. Tengah cakap dengan orang, tiba-tiba cakap kat diri sendiri. Tak kena. Kan? Maka, kenapa lelaki itu berkata yang demikian? Yang lelaki itu nak masukkan ialah, dan mengapa kamu tidak mahu menyembah, mengabdikan diri kepada Tuhan yang mencipta kamu semua? Tapi dia nisbahkan kepada diri dia perkara itu. Kenapa? Kerana dia nak mengajak kepada setiap penduduk kampung itu merenung diri masing-masing. Merenung diri masing-masing. Sebab apa? Kalau kita kata, kadang secara kumpulan, kenapa kamu tak nak ikut mengabdikan diri kepada Allah? So bila kita tanya secara ramai, kan, maka kadang-kadang dia hanya perlukan kepada seorang sahaja yang membantah. Bila seorang mula bantah, maka apa akan jadi? Seorang kata, tu susahlah sebab banyak sangat apa benda, peraturan dia, ni tak boleh, ni tak boleh. Maka bila seorang mula bantah, apa akan jadi? Yang lain ikut. Yang lain akan berani untuk nak bersuara juga. Kan? Satu ketika semua macam tu kan. Kau lah kan. Bila seorang je mula bercakap, lain semua mula. Oh, beraninya kan. Dia nak kena seorang tu mula kan. So bila dia kata kepada kamu semua, maka nanti akan membuka apa? Ruang untuk nak apa? Membantah. So bila ada ruang untuk nak membantah, maka mereka akan rasa bahawa mereka memang betul berada di pihak yang benar. Kerana mereka boleh berikan hujah-hujah mereka yang nanti akan membuatkan mereka rasa, betul lah, aku punya keputusan ni. Kan? Maka lelaki ni kata, dan mengapa aku tak nak mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Lelaki ni nak mengajak pada setiap penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, penduduk negeri, penduduk bandar itu, agar merenung diri masing-masing. Kan? Kenapa aku ni tak nak mengabdikan diri, tak nak menyembah Tuhan. Tuhan tu pula bukannya tak ada kena-mengena dengan aku. Tuhan tu yang telah menciptakan aku, yang menyebabkan aku ni dapat rasa semua nikmat yang aku rasa kat bandar ni hari ni, adalah kerana aku ni berada hidup di dunia. Kalau aku tak hidup kat dunia, tak ada apa-apa nikmat yang aku akan dapat rasa. Kan? Sebabnya kita dapat merasa pelbagai nikmat hari ini sebab kita hidup. Cuba kalau kita mati, tak dapatlah rasa kan. Cuba kita bayangkan kita ini umpama seorang yang bedridden, kan, stroke sepenuhnya, yang bergerak hanya mata sahaja. Kita tengok kan bangunan di sekeliling kita naik, kita tengok orang shopping, tengok orang tukar kereta, tengok orang banyak duit. Kita hanya dapat tengok. Apa kita rasa? Kita mesti rasa, kenapa aku tak boleh nak berasa macam tu? Kan? Kenapa kita tak boleh rasa? Sebab kita lumpuh sepenuhnya. Tak boleh nak bergerak, so tak boleh nak merasakan nikmat itu. Maka apatah lagi kalau kita tak ada di dunia ni, tak diciptakan oleh Allah, lagilah tak berpeluang nak rasa pun.
Maka lelaki itu nak menyentak setiap penduduk negeri itu agar berfikir kembali. Apa yang mereka ada, yang mereka sedang kecapi sekarang itu, ketika itu, yang dengan apa yang mereka ada itu menyebabkan mereka jadi sombong, tak nak menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Maka itu semua mereka dapati kerana mereka itu ada di dunia. Kalau Allah tak ciptakan diri dia, dia tak akan ada di situ untuk nak merasa segala apa yang sedang dan telah dirasa. Maka lelaki rajulun ini, lelaki beriman ini nak minta penduduk negeri itu, penduduk bandar itu berfikir balik. Kenapa engkau tak nak sembah Tuhan yang dah menjadikan engkau hingga menyebabkan engkau boleh merasakan semua nikmat yang sedang engkau rasai ini. Nak suruh dia apa? Nak suruh fikir balik. Tapi dibawakan tentang diri dia. Kan dia tak attack direct. Dia attack indirectly. Supaya setiap orang boleh apa? Sebab kadang kita kalau kena attack, kita akan rasa apa? Kita akan letak shield kat depan diri kita, so tak nak terima. Kena attack je kan. Kena laser je kan, so tak nak terima. So, bila lelaki itu cakap kat diri dia, kan, dengan harapan penduduk bandar yang mendengar itu akan berfikir tentang diri mereka. Bahawa apa yang mereka ada itu sepatutnya membawa mereka untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan membuatkan mereka sombong kepada Tuhan. Dengan tidak mengindahkan apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan larang. Kerana keberadaan mereka di dunia, itulah yang menjadikan mereka dapat merasai nikmat tu. Hidup tu yang buatkan dapat rasa nikmat. Kalau tak hidup, tak rasalah. Apa pun nikmat yang ada Allah sediakan di atas muka bumi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah turja'un, terjemahannya apa? Kamu Kembalikan. Kamu dikembalikan. So laki tu balik-balik guna apa? Guna kata ganti nama balik, kamu dikembalikan. Dia tu, lelaki tu tak dikembalikan ke dekat Allah. Lagi dia pun sama akan dikembalikan, tapi ditukarkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kenapa? Kenapa ditukar balik domain tu daripada aku kepada kamu balik? Dia orang sadarlah yang dia orang tu ada apa ni? Ada pembalasan di kemudian hari. Nak biar orang tu sedar nanti ada pembalasan di kemudian hari. Kalaulah orang tu tak boleh nak sedar yang dia itu kena berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan dia, hingga dia boleh merasakan pelbagai nikmat yang sedang dirasai, maka dia kena ingat satu perkara. Kalau bahagian awal tu sampai Fotoroni ni, penduduk bandar tu tak boleh nak rasa. Dia kata, biarlah. Tak ada benda pun, elok je sampai hari ni aku tak buat apa benda. Aku buat je apa aku suka, elok je aku kaya raya, ada jawatan, ada kedudukan, ada pengaruh, tak ada apa benda pun. Tapi lelaki tu ingatkan, wa ilaihi turja'un. Kamu elak macam mana pun dengan Tuhanku, dengan Tuhan itu, maka kamu kena ingat, kamu akan nanti kembali balik kepada Tuhan tersebut. Kamu akan kembali. So bila sebut kamu akan kembali, so kena ingat, dia direct pergi kepada penduduk bandar tu, kamu akan kembali. So nanti berpandailah kamu nak hadap balik Tuhan tu macam mana. Berpandailah kamu nak hadap Tuhan tu macam mana. Kalau sekarang kamu cuba nak lari, tak apa, nanti kamu turja'un, akan kembali balik kepada Tuhan itu, dan ketika itu kamu jawablah apa yang kamu nak jawab, kamu hadaplah Tuhan tu macam mana yang kamu nak. Maka ini bentuk cara berdakwah ataupun cara percakapan yang lelaki beriman ini buat kepada penduduk bandar dia dalam rangka untuk nak memecahkan kesombongan yang ada dalam diri. Sebab masalah penduduk bandar ini adalah kerana apa? Kerana dia sombong, kerana dia rasa dirinya telah cukup. Itu masalah utama dan masalah yang pertama sekali yang Allah sebutkan tentang manusia. Dia rasa diri dia cukup lah. Lepas tu dia lupakan Tuhan. Lepas tu kita bila ada masalah, kita senang cari Tuhan. Sebab apa? Kita tengah ada benda yang tak cukup dalam diri.
Kan, tengah ada tak cukup. Apa yang kita nak tengah tak cukup. So, sebab tu kita bincang Tuhan. Tapi bila dah selesai, tak ada masalah. Waktu tu semua dalam hidup kita tengah cukup. Semua tengah running smoothly macam biasa je. Sebab tu tak ingat nak cari Tuhan. Sebab semua tengah cukup. Tapi bila ada masalah, di tengah-tengah tu, so ada sesuatu yang tengah tak cukup. Ada sesuatu yang missing. Waktu tu memanglah semua orang yang pergi kembali mencari Tuhan. Maka masalah penduduk bandar adalah kerana apa? Dia rasa diri dia cukup kan. Itu yang kita selalu lihat pada surah yang ke-96 itu. Kan? Surah Al-Alaq. Allah sebutkan tentang manusia kalla. Setelah Allah ceritakan tentang, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kamu, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang menciptakan kamu dari seketul darah. Setelah Allah cerita tentang semua itu, tentang diri manusia, Allah kata kalla. Bahkan tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini pasti dia adalah orang yang melampaui batas. Dengan dia buat apa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya itu telah cukup dah. Itu bentuk apa? Bentuk keingkaran yang utama, yang besar yang ada dalam diri manusia, hingga menyebabkan manusia itu rasa sombong kepada Allah SWT. Sombong. Dalam bahasa Arab perkataannya istakbara. Perkataannya istakbara. Kali pertama perkataan itu keluar di mana? Asia Jadah. Tak. Perkataan istakbara. Cerita pasal istakbara, aba wastakbara. Kali pertama bila keluar? Dalam Quran. Kali pertama keluar. Keluar pada surah Al-Baqarah. Bila Allah cerita tentang iblis tu kan. Allah suruh keluar daripada suruh sembah Adam. Suruh sujud kepada Adam itu. Tak nak. Allah suruh keluar daripada syurga kan. Kata apa yang menghalang kamu adalah aba wastakbara. Dia engkar dan dia sombong. So sombong tu apa? Bukan apa, sombong tu adalah satu bentuk kesombongan yang dia apa? Yang ditunjukkan, bukan dengan percakapan tetapi dengan perbuatan. Maka orang yang bila sampai kepada dia peringatan, nasihat, tazkirah, sampai kepada dia Quran, dia buat muka tak suka. So, itu salah satu bentuk kesombongan. Dia buat muka, dia rasa alah tak sembang lah pasal aku, benda ni aku dah tahu. Alah ni benda remeh-remeh nantilah. Kan? Itu semua salah satu bentuk kesombongan. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, perkataannya mustakbirin, orang-orang yang sombong, show arrogance, dan orang yang menunjukkan kesombongan dia dengan riak muka dia, dengan gaya bahasa tubuh dia, kan? Dia menunjukkan kesombongan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Siapa yang berani nak sombong dengan Allah? Tapi siapa yang dia meremehkan, pandang sebelah mata, tak ambil peduli tentang Al-Quran, maka itulah yang antara yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itulah dia orang-orang yang sombong. Dia mula timbul sebab apa? Rasa dalam diri dia cukup. Sebab kalau manusia rasa dalam diri dia sentiasa rasa dirinya itu tak cukup, ada sesuatu yang belum lagi terpenuhi, maka dia akan sentiasa kembali mencari Tuhan. Untuk apa? Untuk nak minta apa yang kurang tu. Minta apa yang kurang. Silakan Cikgu Mulani. Dia akan sentiasa kembali kepada Tuhan untuk minta dia apa yang kurang. Maka sebab itu hari ini kita berada halaman 441. Halaman 441 surah Yasin, surah 36 ayat yang ke-22. Maka sebab itu bila kita ditimpa dengan musibah, apa yang kita diajar untuk sebut? Sebutkan dalam Al-Quran, allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang bila dia ditimpa dengan musibah, dia berkata sesungguhnya kami ini milik Allah SWT, dan sesungguhnya kepada Dialah tempat kami kembali, kami akan kembali. So mengingat kembalinya kita kepada Allah itu sepatutnya menjadikan seseorang itu kembali melihat dirinya sekarang ini. Apa nanti yang nak dibawa
di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kena perhatikan? Kenapa Allah sebut wa ilaihi turja'un dalam ayat? Dalam Quran banyak wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu kembali dan kepadanya kamu dikembalikan. Kenapa? Ma Ustaz nak tanya, ma tu isim istifham ke? Ma. Baik, ma di sini ma di sini boleh dimasukkan bahagian isim istifham, betul. Ma di sini boleh masuk bahagian isim istifham. Kenapa Allah sering ingatkan tentang wa ilaihi turja'un? Maaf nak tanya Ustaz. Ya, saya silakan. Sebab kan selain manusia kan Ustaz, kalau isim istifham tu. Betul, betul. Kalau ma itu selain manusia, betul. Ini disebutkan pertanyaan secara umum. Dan mengapa bagiku digunakan secara umum. Dan memang dalam penggunaan bahasa Arab kalau nak ditanyakan, macam dia nak tanya kau kenapa, kan? Dia akan tanya ataupun bahasa kasarnya kau apa hal? Kau ada apa masalah? So perkataan digunakan malak. Malak tu apa? Ma tu apa yang menyatakan apa yang menyebabkan kau jadi macam ni? Apa yang menyebabkan kau jadi begitu? Apa yang menyebabkan kau react macam ni, kan? So ma itu dia macam istifham, kan, tapi dia adalah satu bentuk pertanyaan tentang sesuatu yang berlaku pada diri seseorang itu hingga menyebabkan dia react macam tu, respon macam tu. Contoh, tiba-tiba je orang tu dia menjerit. So orang tanya malak, engkau kenapa? Apa yang menyebabkan kau menjerit? So apa itu adalah bertanya tentang perkara yang menyebabkan dia menjerit. Begitu. So laki dia tanya, apa yang menyebabkan aku ni tak nak sembah Tuhanku? Apa yang sebabkan aku ni tak nak sembah Tuhanku? Harta ke? Anak-anak ke? Jawatan ke? Apa dia yang menyebabkan aku ni tak boleh nak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Bukan dia tanya apa. Ma itu ditanyakan apakah. Nak menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada perkara-perkara. Terima kasih kepada Hajar Asia. Dia tanya tentang perkataan ma ini. Ma ini secara umumnya kalau kita kata dia adalah kata tanya. Ni kita baru lalu ni dalam bahasa Al-Quran kita baru lalu, kan Hajar Nuriah? Kita baru je sesi yang baru ni kita bincang pasal ma. Kita baru bincangkan pasal ma. Kita rindu Haji Yahya pada kelas bahasa Arab kita pagi. Haji Yahya jangan lupa kelas bahasa Arab kita hari Jumaat pagi. Masuk audio tak ada Ustaz. Minta maaf Ustaz. Saya minta maaf kadang-kadang Jumaat pagi tu Ustaz. Ya. Dia lewat balik dari masjid. Okey, faham. Lepas tu Ustaz tahulah dah lewat balik kan. Abang beli tu, abang beli ni sampai rumah dah. Itulah. Minggu depan Haji Yahya dia kata Haji Yahya ada meeting pagi tu. Okey. Harapnya minggu-minggu lain nampaklah Haji Yahya takut terlupa kan. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Tapi hari Jumaat ni pun saya tak boleh juga. Sebab hari Jumaat ni saya ambil flight balik pergi Kuala Lumpur. Nanti saya cubalah. Saya cuba tengok. Tak apa. InsyaAllah. Baik, kita dah belajar ni ma tu adalah kata tanya digunakan untuk selain manusia. Kalau kita bertanya tentang orang ataupun manusia kita akan guna man. Kita tak guna ma. Man ni maksudnya siapakah? Dan ma maksudnya apakah? So tanya tentang benda. Takut yang lain tak faham ke Ustaz? Baik. So bila Allah letakkan dalam ni wa maliya, dan mengapa ataupun dan apakah menyebabkan aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku. Maka seolah-olah Allah nak bagi tahu ada perkara yang menghalang manusia untuk menjadikan dia mengabdikan diri kepada Allah. Dan itulah yang Al-Quran banyak sebut. Apakah antara benda yang banyak menghalang manusia? Dua perkara yang Al-Quran highlight kan. Apa? Kedudukan. Okay. Harta. Kan? Harta dan juga
apa itu? Anak-anak. Itu dua ujian yang Allah berikan yang menjadi cabaran hidup manusia. Dan yang utama adalah yang Allah sebutkan dalam surah apa? 103 surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kan? Memperbanyak telah melalaikan manusia. Memperbanyak apa? Memperbanyakkan. Surah 57 menjawab. Memperbanyakkan apa? Surah 57 menjawab, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Memperbanyakkan apa? Harta dan juga anak. Maka ini antara bentuk halangan kepada manusia untuk dia mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Masalah apa? Masalah nak mencari harta. Dan begitulah kehidupan kita, realiti yang kita lihat. Memang 24 jam kita, banyaknya masa kita habiskan untuk apa? Waktu zaman bekerja dulu lah, kan? Bekerja untuk nak keluar dan mencari sesuatu nasi, kan? Ustaz, tambah Bahasa. satu lagi Ustaz. Ya. Cucu. 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 Sorry. Lepas sibuk dengan anak dia. Bahkan sibuk dengan cucu lebih sibuk daripada sibuk dengan anak, betul tak? Anak dulu banyak yang tak boleh, cucu semua boleh. Semua on aja. Apa pun on aja, kan. Apa tu? Ya saya dulu waktu saya tu baru keluar dulu helikopter kontrol tu, kan. Dulu kereta kontrol. Nak dapat satu kereta kontrol tu sikitlah punya susah. Nak kena exam, lulus, Quran nak kena habiskan berapa juzuk waktu tu. Saya tak ingat saya tengah habiskan juzuk yang ke-5 ke juzuk yang ke-10 tengah habiskan. Kena habiskan baru dapat. Ini sekarang cucu balik seminggu ni dapat satu drone. Balik minggu depan dapat drone lagi. Baru dapat seminggu depan dapat lagi satu drone. Kan? Tak payah buat apa benda pun. Cucu hanya perlu sebut je, tok ayah rasa nak ni lah, senang. So, cabaran lebih tinggi. Maka antara yang besar yang menghalang manusia adalah apa? Tentang perolehan harta. Dan harta ini yang banyak telah merubah corak kehidupan manusia, bahkan merubah sikap dan karakter seseorang itu. Harta. Kan? Kita seharian banyak menghabiskan masa untuk mencari harta. Bahkan daripada muda ada yang dah merancang besar nanti nak kerja apa. So daripada muda dah rancang dah. So masa daripada belajar tu dah rancang dah untuk nanti nak kerja, cari kerja apa untuk mendapatkan pendapatan yang berapa. So, kalau lihat dari skop yang besar, umur kita 40, 50, 60 tahun, besarnya habis kat mana? Kan? Habis masanya banyak itu dalam nak memperoleh harta dengan apa pun kita punya tujuan lah. Bukan maksudnya tak boleh cari harta, habis itu nak kena duduk kat masjid je ke? Tak. Para sahabat pun bekerja juga, kan? Bekerja, cuma cara dan tujuan dan cara mendapatkan perkara itu, dan Allah highlightkan itulah dia perkara yang banyak menghalang seseorang daripada dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan baik. Bahkan itulah antara punca utama seseorang itu boleh menjadi apa? Menjadi sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh menjadi sombong kepada perkataan Allah, kepada Al-Quran. Kerana bila ada duit dia rasa dia ada kuasa, apa pun boleh buat. Bila ada duit, kedudukan pun, jawatan pun, kuasa pun, followers pun boleh dibeli. Bila ada duit. Betul kata wa mali. Apa yang telah menyebabkan kamu ini tidak boleh nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan kamu? Allah gunakan perkataannya adalah ma, bukan kepada sesuatu benda. Wa ilaihi tujuan, kepadanya lah kamu dikembalikan. Peringatan, buatlah apa benda pun yang kamu nak buat, tapi nanti kepadanya kamu akan dikembalikan. Untuk apa? Dan perkara itu Allah telah sebutkan pada awal surah Al-Fatihah. Allah sebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Pemilik hari Yaumiddin, hari pembalasan. Maka bahagian ini yang Allah selalu sebutkan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kenapa? Dikembalikan untuk nanti nak menerima balasan. Kenapa takut sangat? Kerana ini adalah hari yang perkataan ad-din maksudnya pembalasan. Kita pernah sebutkan sebelum ini, perkataan ad-din juga
dia Agama. mempunyai ru'ut yang sama dengan Agama. agama. Betul? Lagi satu daripada itu dengan apa? Kita tukar barisnya jadi baris atas. Jadi Dunia. adain. Apa maksud adain? Adain hutang ya. Maksudnya hutang adalah betul. Masya-Allah. Adain hutang kan. Maksudnya dia adalah hari yang Allah menagih kembali hutang dia. Menagih kembali dia punya hutang-hutang dia. Main sini balik, bayar balik semua hutang aku. Umur 60 tahun aku bagi, main sini hutang. Balik 60 tahun tu, apa dia yang dah buat? Aku bagi harta banyak sekian, apa dia yang dah buat? Bagi ilmu, bagi Quran, bagi agama, apa benda yang dah buat? Bagi anak, apa benda yang dah buat? Maka itu semua Allah peringatkan. Allah sebut sekali je Yaumiddin pada surah Al-Fatihah. Hari pembalasan. Kena ingat itu adalah hari apa? Penagihan hutang kembali oleh Allah daripada manusia. Dan kemudian Allah ulang di sepanjang Al-Quran dengan Allah sebutkan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. So, kena ingat balik, kembali untuk nak buat apa? Pergi balik surah Al-Fatihah untuk nak berjumpa Allah pada hari pembalasan. Untuk apa? Untuk nak bayar balik semua hutang-hutang yang telah kita ambil daripada Allah SWT. Kan bukan kita minta Allah yang bagi, kan? Tapi kita banyak, ya Allah bagilah aku murah rezeki. Ya Allah murahkanlah rezeki kan. So itu mintalah tu. Dah banyak dah yang kita minta daripada Allah SWT. Itu semua masuk buku 35, jangan lupa. Masuk buku 35 kan. So kena bayar balik, itu yang Allah sebutkan wa ilaihi turja'un. Baik, maka lelaki ini berkata dengan penduduk bandar, dan mengapa apa lagi alasan untuk aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Allah gunakan perkataan di sini adalah fatarani. Baik, perkataannya adalah fatarani. Saya conteng kat sini pula. Asalnya nak conteng kat nota, tapi conteng kat sini pula. Kolak tani pula ya. Perkataan Allah gunakan di sini, kita lihat pada perkataan fatarani. Fatarani, apakah terjemahannya? Menciptakan aku. Itu dia punya terjemahan. Tadi saya dengar Januriah sebutkan satu lagi perkataan dalam Quran yang maksudnya menciptakan. Perkataannya Khalaq. Tani. khalaq. Kita ada perkataan khalaq juga. Khalaqa maksudnya menciptakan. Baik. So khalaqa menciptakan. Fatara, ni satu lagi fatara. Buanglah ni tu, potong dia. Tinggal fatara je. Sama juga. Jadi kalau khalaqa menciptakan, fatara juga menciptakan. Kenapa Allah tak guna dalam Quran semuanya khalaqa? Kenapa dalam Quran Allah tak guna semuanya fatara? Kenapa Allah tak gunakan? Terjemahan sama je, menciptakan. Terjemahan sama. Tapi teks Arabnya adakah sama atau berbeza? Berbeza. So kalau berbeza, ada tak beza dia? Ada. Sudah tentu ada. Ada beza dia. Walaupun satu huruf, bukan satu huruf. Walaupun satu baris, tetap akan bagi apa? Makna yang berbeza kan? Kita dah tengok sebelum ni kan. Contoh perkataan apa kita tengok? Perkataan jannah. Apa lagi yang sama dengan perkataan ni, huruf sama tapi baris beza? Jannah, jinnah. Jin. Jinnah, junnah. Jinnah kan? Lagi satu apa? Satu lagi. Junnah. Junnah, Masya Allah. Satu lagi adalah junnah. Sama semua jim nun ta, tapi bezanya pada baris huruf jim tu. Baris atas, baris bawah, baris depan. So makna dia sama ke beza? Beza kan? Beza. Jannah maksudnya? Surga. Syurga. Jinnah? Jin ni kot Ustaz. Jin betina. Jin. Junnah? Perisai. Perisai. Kan? So, mana yang berbeza? Beza baris je. So, apa tak lagi khalaqa dengan fatara? Sudah tentu lain dia punya. Maknalah mesti ada perbezaan. Apa perbezaan antara khalaqa dan juga fatara? Kita pernah sebutkan rasanya sebelum ni. Apa bezanya?
Khalaqa dan fatara. Belum ya Ustaz, tak ada rasa lah. Belum lagi. Baik. Kosyah dengan Khalaqa, Kosyah dengan Khofa adalah. khasyah dan khauf. Masya Allah. Baik, khalaqa menciptakan dari ada Oh, ada kepada rasa tu. ada. Ada lah, dah sebut lah. Dari ada kepada ada. Baik. Fatara dari tiada kepada ada. Boleh. Saya padam. Saya padamkan. Khalaqa dari ada kepada ada. Khalaqa. Fatara dari tiada kepada ada. Baik. Ada kepada ada. Apa maksud daripada ada kepada ada? Ini bukan bahasa yang nak memeningkan. Kadang orang guna bahasa yang memeningkan supaya kita rasa wow, hebatnya bahasa. Bukan. Daripada ada kepada ada ialah khalaqa ini adalah penciptaan sesuatu yang dah ada dah di muka bumi, kemudian daripada situ menjadi sesuatu yang lain. Contoh, manusia mencipta meja makan. Meja makan yang kayu. Baik, siapa yang cipta meja makan tu? Manusia yang cipta. Tapi manusia khalaqa ke fatara? Itu adalah khalaqa kerana meja tu diambil daripada mana? Daripada kayu. Daripada kayu, kayu pokok. Pokok tu manusia ke yang cipta? Tak. Bukan. So manusia mencipta daripada ada, pokok yang dah ada kepada sesuatu yang ada, iaitulah meja. So ada kepada ada. Ada di muka bumi ini besi. So daripada benda yang ada itu manusia cipta jadi apa? Jadi kereta. So ada kepada ada. So itu perkataan dalam bahasa Arab namanya khalaqa. Menggunakan sesuatu yang sudah sedia ada menjadi satu ciptaan yang lain. Menggunakan bahan yang sedia ada. Khalaqa. Dan itu manusia pun buatlah. So itu tahap manusia pun bolehlah khalaqa. Tapi fatara dia daripada tiada kepada ada, itu yang dimasukkan ialah sumber awal tu. So pokok asal-asalnya adalah apa? Ada ke tak ada? Asalnya dari mana? Daripada biji benih. Biji benih itu asalnya daripada mana? Pokok apa? Pokok meranti asalnya daripada apa? Biji benih dia. Pokok meranti asal daripada biji benih meranti. Baik, biji benih tu daripada mana? Daripada pokok yang sebelum tu. Kan? Daripada pokok yang sebelum tu. Pokok sebelum tu berasal daripada mana? Berasal daripada biji benih. Biji benih yang pokok tu berasal daripada mana? Daripada pokok yang sebelum tu. Macam kita lah. Kita asal daripada mana? Daripada ayah. Ayah asal daripada mana? Daripada atuk. Atuk asal daripada mana? Daripada ayah dia lah. Ke atas. Kita sampai kepada satu tahap yang Tak ada. Nabi Adam atas dia tu siapa? So dia berasal daripada apa? Berasal daripada tiada kepada ada. Maka apa yang berada di atas muka bumi ini, tanah, kita ada angin, kita ada tumbuh-tumbuhan, pokok, kita ada batu, kita ada air, itu semuanya asalnya adalah tiada. Akhirnya menjadi ada. Maka daripada ada inilah manusia gunakan dia mencipta kepada sesuatu benda yang lain. Maka itu beza antara khalaqa dan juga fatara. Sebab itu di sini Allah gunakan fatara, Allah tak gunakan khalaqa. Kenapa? Kenapa Allah guna fatara, Allah tak guna khalaqa dalam ayat ni? Berdasarkan makna yang kita dah tahu daripada khalaqa, beza khalaqa dan juga fatara, dan juga daripada konteks ayat, penceritaan ayat. Kenapa rasa-rasanya Allah gunakan fatara di sini? Allah tak gunakan khalaqa. Dia nak suruh kita sembah Allah balik lah. Nak mengabdikan diri pada pencipta kita yang sebenarnya.
Baik, nak mengajak untuk mengabdikan diri kepada pencipta yang sebenar, yang telah menciptakan kita daripada asalnya tiada kepada ada. Masya-Allah. Jazakillah khairan. Ada yang lain? Kenapa Allah gunakan perkataan Tak tepat lah, fatara? Ustaz. Tak tepat. Ya? Saya bagi tu tak tepat lah. Maksud kenapa dia pakai tu. Tak tepat pula. Boleh lah tu. Boleh Oh, Boleh. tak confident. Boleh. Ya, okey. Kerana dia dalam bahagian, bila cerita tentang bahagian tadabbur, dia adalah satu, kita kata macam satu lautan yang terbuka. Satu lautan yang terbuka. Maka kalau kita sama-sama sekarang ni sedang berdiri di depan lautan dan kita tanya pada setiap orang, mungkin dia akan mendapat jawapan yang berbeza. Mungkin kalau tanya Haji Yahya akan cakap, ush, cantiknya, luasnya lautan ni. Dan tanya Haji Nuria, mungkin Haji Nuria akan kata cantiknya air ni yang berwarna biru. Tanya saya, mungkin saya kata cantiknya pasir ni putih je. So semua tu kat mana? Hadapan lautan. Tapi kita pandang dengan cara yang berbeza. Maka Haji Nuria pandang daripada sudut bahawa Allah gunakan fatara supaya manusia ni sedar dia dulu tak ada langsung. Kan? Akhirnya ada hingga dia boleh nak hidup dan menikmati pelbagai perkara. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena abdikanlah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh, masya-Allah, tak ada masalah untuk poin tersebut. Silakan yang lain. Ada kalau ada yang nak dikongsikan, kenapa Allah gunakan khalaqa dan Allah tak gunakan, kenapa Allah gunakan fatara pada ayat ini dan Allah tak gunakan khalaqa? Ada tak ada? 5, 4, 3. Haji Hawa tak ada ke? Silakan Haji Alim ke? Haji Asiah ke? Sesiapa silakan. Cikgu Mulyani ke? Saya try Ustaz. Silakan. Apa ni? Dari konteks lelaki tu, dia sebelum ni dia duduk di kampung, dia tak ada agama. So bila dia datang pemuda tu datang bagi dia petunjuk bagi agama, tu dia dapat agama tu, dia saya rasa itulah benda yang fatara tu, sebab dia dah sekarang dia dah ada agama dah kan, so dia nak bagi nasihat pada orang bandar tu lah. Baik, asalnya dia tak ada agama, dia dah jumpa agama yang sebenar, maka dia rasakan umpama macam fatara daripada tak ada kepada ada. Baik. Ustaz, boleh saya cuba? Silakan Ajawa, silakan. Fatara macam the first original creation, macam langit. Sebab bila dah masuk khalaqa, Allah khalaqa tu the first original lah. And then bila khalaqa tu bisa macam manusia, bila Adam dah dicipta, and then daripada Adam tu khalaqa Aymani, the second generation tu Aymani, bukan the very first original. That's what fatara tu macam langit dah the original, the first and original lah rasanya. Yang lain tu sebab dah daripada tanah, dah ada second third creation lah. Tu sahaja pandangan lah. Allahu alam. Baik, jazakillah khairan Jawa. Menarik pandangan tersebut. Tapi dia nak convincekan orang tu supaya percaya dan believe dengan mengikut tiga utusan tu untuk menyembah Tuhan. Dia nak tarik orang tu supaya dia convince lah. Macam ni dari poin tadi nak masukkan. Macam ni dari poin tadi nak masukkan ke ayat kita ni. Kenapa Allah gunakan di sini fatara? Silakan. Sebab Allah nak menegaskan bahawa tidak mustahil Allah mampu untuk kembalikan manusia, sebab Allah pernah menciptakan manusia daripada tiada kepada ada. Baik, masya-Allah. Peringatan kepada mereka penduduk bandar itu, yang Allah itu boleh menciptakan, boleh menghilangkan mereka itu seperti mana dulunya mereka tak ada di atas muka bumi ini. Masya-Allah. Menarik. Jazakillah khairan. Lain ada? Bersih Ustaz pula. Ustaz. Ya, saya. Bukankah fatara ni dia merujuk kepada penciptaan manusia itu sendiri kan? Betul. Dia sebelumnya tak ada pun, tapi sekarang ni dia dicipta. So dan satu hari dia akan dikembalikan. So daripada tiada dia tu, dan juga
apa ni sahabat-sahabat dia, kaum dia kepada ada. So dia nak apa tu menyedarkan yang kamu semua ni sebelum ni tak ada macam aku juga. Jadi kenapa aku apa ni nak cari alasan supaya aku tidak menyembah Tuhan? Dulu aku tak ada, engkau pun tak ada juga dulu ni. Bapa engkau ada lah kan. Tapi kalau Tuhan tak cipta, engkau pun tak ada juga. Ya. Sebab dia rujuk kepada manusia kan Ustaz? Betul, dia merujuk kepada Tuhan yang menciptakan aku, betul? Betul. Tak ya? Baik, jazakallah khairan Haji Ayah, silakan Haji Alim. Ya. Jadi kalau kita tengok yang dulu, kalau kita pergi pada surah, kalau tak salah saya surah Al-Alaq, dia banyak cerita berkenaan dengan kejadian manusia. Ya, daripada segumpal darah. Jadi dia khusus pada kejadian manusia yang tiada kepada ada dan ada kepada ada. Lebih pada kejadian manusia. Yang ini maknanya menceritakan kepada umat yang terdahulu bahawa mereka ni akan dikembalikan. Walaupun dia merasa dia lebih apa pun, dia tidak kekal di dunia ini. Jadi Tuhan akan menentukan kehidupan kita dari segi tadilah ada kepada ada, dan sebab kita tadi, dan fataroni itu kepada daripada tiada kepada ada. Kepada ada. Tiada balik. Kepada tiada balik. Baik. Masya Allah. Jazakallah khairan Haji Alim. Masya Allah, Masya Allah. Di ruangan chat Haji Asia berkata, boleh Ustaz beri contoh Allah menciptakan dari ada kepada yang ada. Allah menciptakan dari ada kepada yang ada. Okey. Ni Haji Asia tanya saya pula. Saya tengah tanya orang, dia tanya saya pula. Baik, contoh yang Allah ciptakan daripada ada kepada ada ialah Allah menciptakan langit. Langit itu memang asalnya kita tengok dah ada. So daripada langit itu apa yang terhasil daripada langit itu, daripada langit itu adanya air hujan yang diturunkan, awan, adanya air hujan yang diturunkan. Daripada air hujan tu jadi apa? Daripada air hujan tu jadilah tumbuhlah pelbagai lagi benda-benda yang berada di atas muka bumi. So daripada benda yang ada, Allah menjadikan benda yang ada yang lain. Daripada manusia, kita ni dah khalaqa ni. Kita bukan fatara, kita dah khalaqa. Kita ini ada, khalaqa. Daripada diri kita, Allah jadikan lagi benda yang ada, khalaqa lagi. Allah menciptakan apa? Anak kita. Anak kita. So, itu adalah ada kepada ada. Baik, Cikgu Melani berkata, sebelum kita hidup di dunia, kita berada dalam alam roh. Lepas tu baru Allah tempatkan kita dalam alam rahim. So itu masuk antara fatara. Daripada tak ada kepada ada. Baik. Terima kasih kepada semua yang berkongsi. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Semua berfikir tentang ayat. So berfikir tentang ayat itulah yang dimasukkan dengan tadabbur. Kita berfikir tentang ayat dan itulah yang Allah masukkan dalam Quran. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu berfikir. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu menggunakan akal untuk nak digest ayat yang sedang dibaca itu. Dalam ayat Allah gunakan perkataan fatara. Allah tak gunakan perkataan khalaqa. Kenapa? Kerana konteks ayat yang sekarang ni tengah cerita tentang siapa? Tentang penduduk bandar. Penduduk bandar yang mereka ini kita katakan ada semuanya. Harta ada, kedudukan ada, jawatan ada, kemajuan ada. Okay. So bila cerita tentang orang yang tak cerita ada semualah, orang yang ada harta dan juga ada kedudukan. Baik. Maka Allah nak menghapuskan segala bentuk kesombongan secara terus. Allah tak nak tinggalkan ada ruang supaya mereka itu boleh membantah ataupun menjawab. Sebab itu Allah gunakan perkataan fatara. Kalau Allah kata khalaqa, maka kenapa aku tak nak mengabdikan diri kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Perkataannya khalaqa. Maka orang yang dengar akan kata, aku pun boleh menciptakan juga. Aku ada duit, so aku boleh buat apa je. Aku nak cipta apa? Aku nak cipta rumah, aku nak cipta bangunan pencakar langit. Aku nak cipta kapal terbang, aku nak cipta kereta yang 0 hingga 100 boleh pergi dalam masa 3 saat. Aku boleh cipta apa yang aku nak cipta.
Sebab apa? Sebab aku ada duit, sebab aku ada akal, aku ada kepandaian. So aku pun boleh cipta. So apa bezanya dengan Tuhan yang kau ajak aku abdikan diri kepada dia? Dia pun mencipta, aku pun boleh menciptakan juga. Ini adalah bentuk apa? Bentuk hujah yang mana Allah ceritakan di awal pada surah Al-Baqarah Dia ketika pukul mana Nabi mati ni Ustaz. Dia pukul mati hujah dia ni. betul. Dia pukul mati terus, tak bagi ruang nak jawab. Sebab bila kita cerita dengan orang yang sombong, memang kena terus pukul mati terus. Jangan bagi ruang nak jawab. Sebab kalau bagi ruang nak jawab, dia akan jawab, akhirnya apa? Dia akan lebih besar dia punya bantahan itu. Tapi kalau kita terus matikan terus hujah dia, matikan terus akal dia, maka mudah-mudahan dia akan lebih apa? Mudah untuk nak tunduk terima apa yang dia cakap. Maka sebab itu kalau kita lihat pada awal surah Al-Baqarah, ketika mana Nabi Ibrahim berjumpa dengan raja apa? Raja, kita sebutkan Raja Namrud ataupun dalam riwayat Raja Namrus, kan? Apa yang dia kata? Nabi Ibrahim mengajak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dia kata, dia tanya, apa bagus sangat Tuhan kau tu? Dia kata, Tuhan aku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud pun kata, qala ana uhyi wa umit. Aku pun menghidupkan dan aku pun mematikan. So apa yang dia buat? Dia panggil dua orang, seorang dia bunuh, seorang lagi dia punya hidup. Lepas tu dia kata, tengok aku mematikan dan aku menghidupkan. So dia bermain dengan perkataan. Sebab apa? Diberi ruang untuk nak apa? Menjawab. Maka Nabi Ibrahim matikan terus. Nabi Ibrahim kata apa selepas itu? Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku mendatangkan matahari itu daripada timur, maka sekarang datangkan matahari itu daripada barat. Maka apa yang jadi? Fabuhital ladzi kafar. Telah mati kutu. Keingkaran dia terus mati, tak boleh nak jawab apa dah. Sebab boleh tak nak buat? Tak boleh nak buat. So diam termangu, tak boleh nak jawab apa-apa. Awal tu boleh nak jawab, tapi kemudian bagi terus hujah yang terus mematikan terus, supaya nak menghilangkan apa? Kesombongan yang ada dalam. Kerana kalau dibiarkan kesombongan itu, dia akan terus beranak-ranak, kan? Jadi seperti siapa? Jadi seperti Firaun, makin dibiarkan dia terus makin sombong. Dia kata kepada Haman, qala apa? Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan untuk aku tangga supaya aku boleh naik ke langit. Aku nak tengok Tuhan Musa itu. Nak jumpa dengan Tuhan Musa. Kenapa? Kerana dibiarkan terus, tak dimatikan hujah terus. Akhirnya apa? Terus sombong. Kesombongan itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Maka di sini Allah nak matikan terus hujah. Allah nak mati akal, nak matikan terus akal penduduk bandar ini. Allah terus sebut fataran. Allah tak guna khalaq. So Allah nak cerita tentang yang mencipta daripada ada kepada, yang mencipta daripada tiada kepada ada. Kerana kalau kita cakap daripada ada kepada ada, maka orang yang ada duit, orang yang ada kepandaian, dia akan banyak akal. Aku pun boleh cipta macam-macam. Yang dulunya tak ada, sekarang dah ada. Kan? Dulu tak ada handphone, sekarang dah ada handphone. Dulu tak ada motor, sekarang dah ada motor. Dan dulu tak ada kereta, sekarang dah ada kereta. Dulu kereta je, kan? Macam Flintstone, namanya kereta tapi kena jalan kaki juga angkat. Sekarang dah ada tayar. Dulu tayar biasa-biasa, sekarang tayar dah ada kecil, ada besar, ada lebar. Dulu dalam kereta biasa-biasa, sekarang dalam kereta dah ada kursi yang boleh urut, ada pemanas, ada skrin besar, macam-macam dah ada. So manusia akan berlaku kesombongan di situ bila dia pun sama boleh apa? Mencipta daripada sesuatu yang tak ada pada diri dia kepada ada. Maka dalam ayat ini Allah nak matikan terus hujah penduduk bandar yang menolak apa yang dibawa oleh utusan tersebut kerana kesombongan, kerana telah merasa diri mereka itu cukup. Terus Allah matikan dengan kata fatarani, Tuhan yang telah menciptakan aku kali pertama. Dan perkataan ini Arab faham. Perkataan ini difahami oleh orang Arab. Maka sebab itu Allah gunakan perkataannya fatara, Allah tak gunakan perkataannya khalaqa, walaupun dalam banyak ayat yang lain Allah gunakan perkataannya khalaqa. Kan awal surah Al-Baqarah ayat 21 Allah guna ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
wallazina min qablikum, wahai manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan kamu yang telah khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. Allah gunakan khalaqa, tak gunakan fatara. Kenapa? Kerana itu konteks nak mengajak kepada manusia keseluruhannya. Yang waktu tu manusia secara umum, kali pertama nak ajak, umumlah, tak boleh nak terus kata dia ni sombong, dia ni sombong. Waktu tu belum lagi ada klasifikasi, ini orang yang sombong, ini orang yang engkar, ini orang yang begini, tak. Waktu tu ajakan umum. Maka Allah gunalah khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, supaya manusia itu okeylah, waktu tu belum ada lagi golongan yang tertentu. Tapi ini dah memang nak ajak kepada grup yang sombong. So Allah gunakan fatara untuk nak matikan terus mereka punya hujah. Kemudian ayat yang ke-23. Laki itu berkata, atakhidhu min dunihi aliha in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya? Mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Baik. Laki ini menyambung, a'attakhidhu min dunihi alihah. Patutkah aku? Ditukar balik jadi apa? Ditukar balik jadi aku. Kenapa tukar balik jadi aku? Dia nak bagi perumpamaan kepada penduduk bandar. Tengok contoh sikit. Kenapa? Sebab kadang-kadang kalau kita buat, kita tak perasan benda itu salah. Betul tak? Tapi kalau orang lain buat, kita senang tak perasan benda itu salah? Senang. Kan? Lebih senang kita nak perasan orang lain punya kesalahan daripada kita punya kesalahan. Maka sebab itu, lelaki ini dia bagi contoh diri dia. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain pada Allah? Okay, so kalau orang yang lain dia kata, tak patutlah. Tuhan tu Tuhan kau. Kau sembah Tuhan yang lain buat apa? Tuhan tu Allah, itulah Tuhan yang telah menciptakan kau. Tak patut kau buat macam tu. Kan? Itu kalau apa? Kita nampak orang lain. So kalau diri sendiri tak perasan. Diri sendiri kita tak perasan. Maka sebab itu lelaki ini, Masya Allah. Kan? Perkara yang Allah ilhamkan kepada lelaki ini untuk menyebut. Dan Allah bawakan dalam Al-Quran. Betapa dalam pemilihan perkataan yang nak digunakan itu terselah adanya apa? Kehebatan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang Allah berkati kehidupannya, Allah berikan kepada dia hikmah ke setiap apa yang keluar daripada mulutnya itu adalah bukan perkara yang biasa-biasa. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Laki itu memberi contoh untuk diri dia. Kenapa? Kerana lebih mudah untuk orang sedar sesuatu kesilapan itu bila dilihat dilakukan oleh orang lain. Kerana kadang-kadang bila kesalahan itu dibuatkan oleh diri kita, kita selalu tak perasan. Kita selalu rasa benda tu okey je. Tak ada apa masalah lah, okey je. Kan? Potong queue. Kita rasa okey je, tak ada apa masalah lah, sikit je. Satu kereta je masuk kan. Bukannya ada 2-3 kereta, satu kereta je, kereta kita je potong queue orang lain. Satu kereta je, apalah sangat kan. Dia tak lambat pun, beza berapa saat je. Sebab apa? Orang lain yang buat. Sebab kita yang buat. Cuba kalau kita beratur orang lain potong queue, apa yang jadi ke orang tu? Memang berbakul lah dia dapat kita punya. Kan? Buka tingkap horn tak berhenti, buka tingkap lagi sound kan. Sebab apa? Orang lain yang buat. Jadi kalau kita buat, kita tak perasan. Maka lelaki ini bagi contoh diri dia. Mudah-mudahan penduduk bandar itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh lelaki tersebut, lalu dia berfikir, macam aku je yang buat tu. Kalau lelaki tu buat salah, maknanya aku buat pun perkara yang salah lah sebenarnya. Cuma aku tak perasan selama ni. Kan? Aku duk buat, aku rasa okey je, rupa-rupanya benda tu salah. Kan? Bila kena ke aku tak puas hati. Tapi bila aku buat, okey pula. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain daripada Allah? Digunakan perkataannya adalah alihah. Kan? Pada tempat yang lain, Allah ada guna namanya terus. Apa dia? Allah. Dan pada banyak tempat yang lain juga Allah gunakan perkataan apa? Perkataan Rabb. Kan awal surah Al-Fatihah Allah gunakan perkataan Rabb
Allah tak gunakan perkataan alihah. Alihah ni sama dengan perkataan apa? Ilah. Dia disebut ilah. La ilaha illallah. Alihah. Alihah adalah dia punya jamak dia, plural dia. Alihah. Ilah satu. Maka digunakan perkataan ilah. Kenapa tak guna perkataan Allah? Kenapa tak guna perkataan Rabb? Kan perkataan Allah tak digunakan memanglah kerana apa? Tak nak menspesifikkan kepada satu Tuhan. Kan? Tuhan Allah. So dia kata, kenapa pula aku nak kena sembah Allah? Dan Tuhan yang lain pun elok je aku sembah juga Tuhan. Tapi dia lain daripada Allah, sebab tu tak guna perkataan Allah. Sebab sekarang ni tengah masa apa? Tengah masa nak baiki diri dulu. So bila dia baiki, maksudnya bila diri tu dah sedar, barulah nasihat tu akan masuk. Apa yang sepatutnya dia buat. So bila seorang dia dah sedar kesalahan yang dia buat, kita bagi nasihat, baru mudah untuk dia nak betulkan. Setelah dia sedar, dia tu buat salah. Tapi kalau dia tak sedar yang dia buat salah, kita nak betulkan dia susah. So sekarang ni lelaki ni tengah buat nak bagi apa? Penduduk bandar tu sedar. Apa yang dia orang buat tu salah. Dia orang menolak ajakan Rasul itu adalah salah. Maka sebab itu digunakan perkataan aliyah, dia tak gunakan perkataan Allah. Sebab kalau Allah dah spesifik nak ajak apa? Sembah kepada satu Tuhan. Baik. Rabb, kenapa tak digunakan perkataan Rabb? Sebab kalau digunakan perkataan Rabb, maka mereka pun menggunakan perkataan Rabb juga. Tapi ilah adalah satu bentuk perkataan, maknanya Tuhan juga. Kita terjemahan letakkan Tuhan juga. Beberapa Tuhan. Terjemahannya Tuhan juga, tapi apa beza ilah dan juga Rabb ini? Ilah dia adalah satu perkataan yang Tuhan yang maknanya lebih dalam dan lebih luas daripada makna Rabb. Rabb mungkin satu Tuhan yang memberi kebaikan di dunia untuk orang yang bukan Islam. Tapi kalau disebutkan ilah, maka orang Arab memandang dia adalah Tuhan yang memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kalau menjaga di dunia, Tuhan ilah ini juga akan menjaga di akhirat. So itu perkataan ilah, dia lebih kuat daripada perkataan Rabb. Sebab itu dalam kita punya apa? Tahlil kita guna la ilaha illallah. Kita tak guna la rabba illallah, kita gunakan ilah. So ilah maksud Tuhan yang memberi kesan kepada kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kan orang bukan Islam kan ada sembah Tuhan hujan, Tuhan apa rezeki, Tuhan ini, Tuhan itu kan. So kalau ilah tu adalah Tuhan yang kalau kata rezeki, Tuhan tu bagi rezeki dunia, bagi rezeki akhirat. Kalau Tuhan tu adalah Tuhan yang bagi kesihatan, maka dia adalah ilah yang bagi kesihatan dunia dan juga akhirat. Beza dengan Rabb, Rabb dia lebih kepada apa yang berada di dunia. Ini sahaja. So dia boleh cerita pasal apa yang kebaikan di dunia, Allah gunakan Rabb. Kan dalam tadi surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, Rabb. Kan alhamdulillah rabbil alamin, segala pujian kesyukuran bagi Tuhan Rabb sekalian alam. So cerita tentang apa yang berada di dunia. Sini digunakan ilah menunjukkan kepada Tuhan yang kau sembah dan kau harapkan pertolongan dia di dunia dan juga di akhirat. Bukan saja di dunia, di akhirat diharapkan juga pertolongan. Baik. Adakah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain daripada Allah? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan larangan agar manusia jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita biasa dengar Allah sebut la tusyrik billah. Janganlah kamu syirik kepada Allah. Dan bila Allah cerita tentang Tuhan yang lain selain Allah, yang manusia mensyirikkannya, Allah akan guna perkataan apa? Allah akan gunakan perkataan ilah. Allah tak guna perkataan Rabb. Antaranya kalau kita lihat pada surah yang surah ke-45, surah ke-45 surah Al-Jathiyah. Baik. Surah ke-45 ayat yang ke-23. Muka surat 501.
Muka surat 501. Baik, ini saya bacakan sahaja sebab kita nak ambil potongan awal ni sahaja. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Saya buka terjemahan. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Perkataan Tuhan di sini digunakan apa? Ilahahu. Kita potong hu itu bukan sebahagian daripada perkataan. Apa yang tinggal? Ilah. Allah gunakan nama Tuhan yang lain selain daripada Allah itu Allah panggil sebagai apa? Ilah. Allah tak panggil sebagai Rabb. Allah panggil sebagai ilah. Maka mana-mana Tuhan dalam bahasa Al-Quran, bila Al-Quran bercerita tentang Tuhan yang disembah, diabdikan diri selain daripada Allah, maka Al-Quran akan guna perkataan ilah. Dan salah satu Tuhan yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah apa? Hawahu, itulah hawa nafsu dia. Dia punya hawa nafsu dia. Sebab itu dalam ayat ini lelaki tu punya, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain daripada Allah? So pada pandangan lelaki tersebut, apa yang dimasukkan dengan Tuhan? Yang dimasukkan adalah apa? Tuhan ketika itu apa? Yang menyebabkan penduduk bandar itu sombong. Kenapa? Harta, kedudukan. Kerana harta. Lagi? Anak. Dua yang utama. Antaranya anak. Lagi? Badan. Pangkat lah. Kita ada pangkat. Oh, tu dia sebut jamaah dia. Ya. Betul. Maka sebab itu, inilah antara masalah penduduk bandar ketika itu. Maka sebab itu disebutkan alihah, beberapa Tuhan. Kerana lelaki ini tahu punca masalah penduduk bandar tu jadi macam tu, degil ataupun sombong ataupun rasa cukup, adalah kerana beberapa perkara yang utama, minimum 3. Ini harta, anak dan juga pangkat. Ini adalah kalau dalam bahasa Arab 3 tu masuk kategori apa? Ya saya. Dalam terjemah ni kata ni dia buat bracket berhala. Berhala. Tak kena. Betul. Berhala. Ilah lain juga berhala. Baik, berhala. So memang zaman dulu memang Tuhannya adalah berhala lah. Tuhannya adalah berhala. Dia ada berhala yang pelbagai. Berhala yang minta hujan, berhala yang rezeki, berhala yang anak, berhala yang pengaruh ataupun kuasa, macam-macam berhala ada. Zaman dulu dalam bentuk apa? Dalam bentuk berhala. Tetapi sebelum adanya berhala itu, dia datangnya apa? Kenapa? Datangnya harta, anak dan pangkat itu telah awal dulu ada sebelum daripada penciptaan berhala. Berhala ini timbul bila? Pada zaman bila mula timbul berhala? Ada yang lelaki bawa tu. Zaman apa? Lelaki bawa. Ada seorang lelaki bawa masuk ke Mekah. Sebelum tu, asalnya berhala ni daripada apa? Mereka ini siapa? Asal muasal berhala dulu. Mereka adalah ya? Orang soleh yang meninggal. Betul. Mereka adalah orang soleh yang meninggal. Pandai. Mereka adalah orang soleh yang meninggal. Pada zaman bila? Selepas zaman bila dia meninggal? Selepas daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab zaman Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama. Adanya orang-orang yang soleh. Dan mereka Allah takdirkan meninggal 5 orang. Mereka meninggal. Allah sebutkan dalam
Allah sebutkan dalam surah yang surah yang ke-71. Surah apa 71? Surah Nuh. Ini antara nama-nama berhala yang disembah pada ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Saya bacakan saja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan ketutur mereka menghasut berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, terutama penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. 5 berhala yang mula ada. Mereka ini adalah orang yang soleh. Maaf, mereka ini timbul sebelum daripada zaman Nabi Nuh AS. Sebab itu Allah utus Nabi Nuh AS. Kerana ketika itu dah mula apa? Dah mula berlakunya penyelewengan, yang dah tak mengabdikan diri kepada Allah dah. Dan mula mengabdikan diri kepada benda-benda yang lain. Jadi bermula dengan apa? Bermula dengan 5 orang yang soleh. Mereka ni asalnya orang soleh yang meninggal. Asalnya buat apa? Asalnya mula dengan lukis dulu. Bukan tu buat patung. Asalnya lukis. Ada seorang yang dia kata dia mendapat ilham untuk melukis. Dia mendengar bisikan untuk melukis. Dan itu sebenarnya akhirnya datang daripada siapa perkara tu? Datang daripada siapa? Ilham dan juga bisikan tu? Datang daripada syaitan. Datang daripada syaitan. Sebab itu saya pernah sebut sebelum ini, kalau pergi berubat orang kata dia dengar dapat ini semua, tak boleh nak percaya 100% kerana ia juga datang daripada syaitan. Sebab itu kita berdoa daripada apa? Was-was. Kan? Al-Khannas. Baik, dia akan dapat ilham, dapat bisikan untuk lukis. Supaya apa? Supaya nak mengenang orang yang soleh ni. So dia pun lukis. So kesannya apa? Orang yang selepas itu, generasi datang selepas itu tengok, oh ingatlah, oh ada orang yang soleh. So terus ingat cerita tu. Orang yang soleh 5 orang. Datang generasi selepas itu dia kata apa? Lukis gambar, kan? Lukis gambar takut nanti lama-lama hilang. So buat apa? Maka datanglah ilham selepas itu untuk buat apa? Untuk mengukir gambar. Mengukir gambar. Ukir gambar lebih kuat. Selepas itu kecil sangat, dia buat besar. Akhirnya lagi ukirlah patung yang lengkap dan dia letakkan di belakang tempat ibadah. Contoh kalau kita dalam masjid lah kan. Kaabah, kiblat ke depan, maka patung itu diletakkan di belakang. Dekat pintu keluar tu, bahagian belakang kan, letakkan kat situ supaya orang ingat ini orang yang soleh. Bertukar generasi, generasi seterusnya datang kata, kenapa letak kat belakang? Ini orang yang soleh, kita kena hormat dia. So dia alihkan letak kat mana? Alih letak kat depan. Berlalunya masa, beralih generasi, maka orang mula apa? Mula pegang, minta berkat, orang mula minta doa dengan perantaraan. Itu yang Allah kata dalam surah ini, Allah kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ni tak sembah pun berhala ni, tapi kami jadikan dia ni perantaraan. Kenapa? Kerana dia ni orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. So kami jadikan dia wasilah, bertawassul dengan patung. Kerana mereka ni orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka mula berdoa. Akhirnya apa? Mereka sembah. Datang generasi selepas itu akhirnya sembah berhala dengan niat apa? Bertawassul. Menjadikan tawassul dia kepada Allah. Kerana ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Maka berlalulah masa hingga ke hari ini, berlaku tak perkara yang sebegitu. Telah mula nampak orang ke arah yang begitu. Dan ingatlah, Betul Nabi kata di akhir zaman, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan juga Sunnah, gigit dengan gigi geraham. Dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah pada akhir zaman ibarat menggenggam bara api. Memang sakit. Memang pedih, memang takkan ada orang yang nak buat. Sebab genggam bara api, sentuh pun orang tak nak, ini kan pula genggam. Perkara yang susah untuk dilakukan dan dia bukanlah perkara yang majoriti.
Dia adalah orang yang minoriti di atas muka bumi. Baik. Asalnya berhala, akhirnya evolve. Pada setiap zaman dia berubah, dia berkembang, dan akhirnya sampai ke zaman kita hari ini, kan, iaitu Nabi SAW sebut kan apa? Berhala pada umat ini adalah apa? Harta, duit dan juga apa? Wanita. Maka berhala pada setiap umat itu berbeza. Dia bermula dengan berhala patung dan akhirnya bertukar kepada berhala-berhala yang lain. Kerana alihah itu maksud adalah sesuatu yang ditaati, sesuatu yang dipatuhi 100%. Itu maksud ilah, Tuhan. Lepas itu kita kata la ilaha, tiada Tuhan yang berhak untuk diabdikan diri, dipatuhi, ditaati secara mutlak illallah, kecuali Allah. Maka Allah kata dalam Quran, ada orang yang dia patuh, dia taat kepada hawa nafsu dia selain daripada Allah. Lepas itu orang dengan hawa nafsunya, dia buat apa sahaja untuk dapatkan harta. Orang kerana nak sayangkan anak, sanggup mengubahkan prinsip agama. Orang kerana nak pangkat, sanggup menghilangkan integritinya dalam beragama, hilang. Itulah dimaksudkan dengan berhala yang disembah selain daripada Allah. Maka penduduk bandar, cabarannya apa? Ya. Inilah cabarannya. Mereka berada di bandar. Secara Alihah. Kan takut jatuh. secara literal kita ingat berhala betul-betul. Rupanya harta anak semua dia sekali kan. Sekali masuk di situ. Berhala moden lah. Berhala sekarang. Betul. Dan dia telah ada bermula pada zaman dulu-dulu lagi telah ada. Selain daripada berhala yang ada, inilah juga berhala-berhala yang lain yang mereka sembah, kan. Kalau kita kaitkan ni cerita ni sebab apa Allah bawakan cerita dalam surah Yasin, kita ingat kan? Sebab apa? Allah tengah nak cakap kepada siapa? Penduduk Quraisy Mekah, betul tak? Lalu Allah bawakan cerita penduduk bandar ni lah. Apa masalah Quraisy Mekah tak nak terima Nabi? Apa masalah penduduk Quraisy Mekah? Masalahnya sama dengan penduduk bandar ni. Dia ada harta, ada pangkat. Ada harta, ada pangkat. Dia sembah berhala. Harta itu menjadi dia punya berhala selain daripada berhala fizikal yang disembah. Menjadikan apa sahaja sanggup mereka lakukan untuk mendapatkan harta. Apa yang mereka buat? Antaranya Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Allah kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya perbuatan an-nasi. Apa maksud an-nasi? Maksud an-nasi ialah tukar-tukar bulan. Dan itu perkara yang dilakukan oleh Quraisy Mekah dulu. Dia orang tahu ada 4 bulan haram. Kan 4 bulan haram tu memang orang Arab tahu dah pada dulu. 4 bulan haram ni tahu tak boleh berperang. Tahu dah. Maka apa yang Ahlun Nasi ini buat? Apa? Mereka tukar-tukar bulan. Kerana nak bertahan 4 bulan tanpa merompak, tanpa berperang, sebab mereka duduk antara pendapatan mereka adalah rompakan dan peperangan. Antara sumber pendapatan. Dan memang cepat kaya lah kalau merompak ataupun berperang ni. So untuk bertahan 4 bulan, untuk tak merompak dan berperang, kita kata apa? Menggigil tangan. Macam orang puasa lah kan. Orang isap ukuk puasa. Kan? Nak sampai dekat muka tu menggigil tahan nak isap ukuk tu kan. Gigil. So ada satu grup Quraisy itu namanya An-Nasi. Mereka ini merubah-rubah bulan. Contoh bulan ini bulan Muharram. Tak apa, contoh bulan ni kita dah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturutan tu kan. Kan, tak boleh perang. So mungkin bulan Zulkaidah dia okey. Bulan Zulhijjah okey. Masuk bulan Muharram, bulan yang ketiga dah getar dah. Sebab apa? Duit dah habis. Dah berkurang pendapatan. Waktu tu dia orang buat apa? Dia kata okey, bulan ni bukan bulan Muharram. Bulan ni bulan Safar. So bulan Muharram adalah bulan seterusnya. So dia tukar. Bulan tu bulan Safar, sedangkan di bulan Muharram. Maka dia orang buat apa? Dia orang bolehlah merompak dan berperang bulan tu. So dia orang main tukar-tukar bulan. Sebab apa? Keinginan diri dia, nak penuh dia punya keinginan diri dia. Sedangkan 4 bulan haram tu ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Mereka semua dah tahu dah oleh orang Arab daripada kitab-kitab dulu pun sama. 4 bulan ini adalah bulan haram. Tapi sebabkan apa? Hawa nafsunya itu nakkan harta. Akhirnya sanggup ubah. Begitu juga yang jadi kepada Yahudi.
Dia tahu dah hari Sabtu tak boleh apa? Tangkap ikan. So apa yang dia buat? Dia buatlah macam cara. Kenapa? Kerana mengikut kepada hawa nafsu. Itu yang dimasukkan dengan apa? Menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah SWT. Dan itu telah berlaku berhalanya itu daripada zaman sebelum umat-umat sebelum ini hinggalah pada zaman kita ini. Dan penduduk bandar inilah antara cabaran yang dihadapi. Bukan penduduk bandar je lah, luar bandar pun sama lah. Cuma khususnya lebih pada penduduk bandar kerana dia pusat pemerintahan, dia pusat ekonomi, semuanya berada di situ. Maka perebutan itu berada di bandar lebih daripada berada di luar bandar. Orang yang di bandar, harta di luar bandar tu yang diagih-agih kan. Orang luar bandar tak tahu, alih-alih hilang je. Dan dibahagikan oleh orang-orang yang berada di bandar. Maka lelaki ini berkata, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain selain daripada Allah? Digunakan perkataan alihah. Ia juga difahami oleh apa? Oleh penduduk bandar ketika itu. Dan apa yang digunakan oleh terjemahannya letakkan, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Terjemahan kita letakkan. Teks Arabnya letak macam tu ke? Teks Arabnya letak apa? Letakkan perkataan apa? Perkataan tak ada pun perkataan Allah tu. Min dunihi alihah. Selain daripada nya itu balik kepada pencipta tadi, balik kepada pencipta. Dan kemudian pada ayat selepas itu lelaki ini mereferkan Allah itu dengan perkataan apa? Dengan perkataan Ar-Rahman. Dia tak gunakan perkataan Allah. Dia tak guna in yuridnillahu, tak guna perkataan Allah. Dia guna perkataan Ar-Rahman. Itu juga nanti satu bentuk perkataan yang kita akan lihat pada minggu hadapan nanti, insya-Allah. Baik, ada apa soalan sebelum kita tutup? Ustaz, silakan. Divert sikit boleh tak soalan ni? Alamak. Tapi panjang sikit lah. Ada kena-mengena. Saya dengar satu video from one professor dari UIAM. Dia kata bahawa Iblis itu malaikat yang paling dihormati. Yang kita tahu malaikat dia percaya dan iblis tu daripada api. So macam mana boleh dikata iblis itu malaikat yang paling dihormati? Sedangkan kita tahu iblis tu daripada jin, DNA dia api lah, manusia tanah. So apa this professor from UI, nanti saya hantar Ustaz dia punya video. Baik. Sebab dia dulu di kalangan malaikat dia bertugas tu menjaga neraka kan Ustaz? Sebelum sebut profesor pada UIA, jauhlah saya kan. Saya profesor pun bukan, kerja UIA pun bukan. Saya adalah orang yang duduk di luar bandar. Ustaz, bercakap. Dulu memang kita ingat dia di kalangan malaikat sebab cerita dulu macam tu Ustaz. Ya betul. It's going viral lah this professor. Sebab saya tengok dia punya video quite contradictory. Sebab dia kata Nabi Musa tak pernah masuk Palestin. So tak tahulah kita belajar lain yang kita wallahu alam tak tahulah. Tapi Jawa, tapi sekarang dah banyak penerangan, kita dah tahu dah asal dia orang dari mana kan, asal apa ni. Banyak follower dia Ustaz. Bukan kita risau tu. Betul. Banyak followers itu bukan perkara yang pelik. Dia merisaukan kita tapi bukan perkara yang pelik. Kerana setelah kita melihat beberapa ayat, memang orang-orang yang Allah sebutkan, kalau kita lihat pada awal Nabi Musa dengan Firaun, pengikut yang lebih ramai adalah pengikut Firaun berbanding dengan Nabi Musa. Hingga kan bila Bani Israel dah ikut Nabi Musa pun tetap bilangan Firaun itu lebih ramai daripada Nabi Musa. Ketika di Mekah, pengikut Nabi Muhammad SAW juga adalah minoriti berbanding yang lain ketika berada di Mekah, hatta ketika berada di Madinah. Yang mengikut Rasul yang diutus dalam surah Yasin ini, siapa? Majoriti ke minoriti? Minoriti sikit je. Dan dia sebutkan Rasul. Sini rajulun ni lelaki beriman je, yang penduduk bandar tidak ikut. Yang beriman kepada Nabi Nuh AS setelah berdakwah 950 tahun, minoriti sahaja, dia bukan majoriti. So pengikut itu antara perkara yang
yang Allah highlightkan nanti dalam Quran, mereka akan saling, kan? Dan orang yang ramai pengikut itu tidak menjadi bentuk bahawa dia adalah orang yang benar. Sebab itu bila kita berpegang pada prinsip bahawa apa sahaja yang nak dikatakan dia perlu datang, dia perlu ada rujukan. Apa yang nak dikatakan dia perlu ada rujukan, dan rujukannya datang pada dua sumber yang utama, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Soalan Wajah Hawa tadi, kita pernah dengar juga sebelum ini berkata dengan perkara yang begitu. Akan tapi itu termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Maka kalau nak tahu kebenaran cerita tu, orang yang mendakwa dia mesti bawakan rujukannya daripada hadis. Tak boleh datang daripada orang selain daripada Nabi. Sebab tak boleh datang dari sahabat pun. Sebab sahabat pun tak tahu perkara yang gaib. Hatta Nabi pun tak tahu perkara yang gaib. Kita dah lihat ayatnya. Nabi sebutkan dalam surah Al-An'am, qul la a'lamul ghaiba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak tahu perkara yang gaib. Nabi kata dia pun tak tahu perkara yang gaib, kecuali datang daripada Allah. Maka cerita yang begini, dia wajib ada rujukan. Dan rujukan itu hanya boleh datang daripada Nabi SAW je. Tak boleh datang daripada orang lain. Siapa pun dia ulama mana pun, dia syekh mana pun, tak boleh. Dia hanya boleh datang daripada Nabi sahaja. Kerana dia bercerita tentang perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Ini bukan gaib yang sikit-sikit. Ini gaib sebelum manusia, mana-mana manusia pun diciptakan. Itu ceritanya. Dulu tu. Awal dulu. Sebelum Nabi Adam pun diciptakan. Itu cerita sebelum Nabi Adam ada. So, jauh punya gaib punya cerita ni. So, sudah tentu dia perlu ada rujukannya daripada Nabi SAW. Kenapa daripada Nabi? Sebab Nabi je yang boleh dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kata datang daripada mimpi dan sebagainya, itu tak termasuk dalam hujah dalam agama. Mimpi tak termasuk hujah dalam agama, kecuali siapa yang bermimpi dan dia datang cerita dekat Nabi dan Nabi sahkan mimpi tersebut. Itu dikira valid dalam agama. Lain daripada itu, mimpi sesiapa pun dia tidak boleh menjadi hujah dalam agama ini. Wallahu alam, setakat apa yang kita tahu, kita sendiri pun tahu dalam masyarakat tidak ada cerita berkaitan dengan iblis itu asalnya dia adalah malaikat dan sebagainya. Wallahu alam. Kadang-kadang orang cerita pun sebab iblis, orang kata iblis buat satu kesalahan je, dah keluar daripada syurga dan keluar dibuang daripada alam sana, diturunkan ke bumi dan dimasukkan ke dalam neraka. Kan kita ni berapa banyak lagi kesalahan yang kita dah buat bandingkan dengan diri kita, kan. So perkara-perkara begitu diperlu kepada rujukannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Wallahu taala alam. Jika kita berpegang pada prinsip apa saja yang kita dapat kena ada rujukannya, maka insya-Allah kita pergilah ke bumi mana pun, dengarlah daripada siapa pun, insya-Allah kita tidak akan sesat. Kerana kita berpegang kepada prinsip yang sama kepada sesiapa pun. Bukan maksudnya kalau orang ni dia terkenal, kita terima. Kalau orang ni dia tak terkenal, kita tak terima. Ataupun orang tak terkenal ni kita semak. Tapi kalau orang tu orang yang terkenal, kita terima terus bulat-bulat apa yang dia cakap. Tak, dia terpakai kepada semua. Dia terkenal ataupun dia tidak terkenal. Wallahu a'lam. Yaqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.